Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 17 Mac 2021 bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Tumpuan berita tengah hari. Projek menaik taraf loji rawatan air di Berawan bakal menyelesaikan masalah air di Limbang sekaligus memberi kelegaan kepada rakyat di situ. Menurut Ketua Menteri Sarawak Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg, projek tersebut telah siap sepenuhnya dan hanya menunggu beberapa proses pemeriksaan kualiti air selesai dilaksanakan. Jelas Ketua Menteri, dengan kapasiti 40 juta liter sehari, loji itu dapat membekalkan keperluan air yang berkualiti khususnya untuk kegunaan harian. Sekarang dengan adanya loji yang baru di Berawan, Limbang akan mempunyai 40 ml bekalan air. Sekarang hanya 20 ml, bermakna kita increase by 100% lah, 20 to 40. Dan ini dapat membekalkan air hingga ke Mendabit, dalam Mendabit dan seluruh Limbang. Dan ini mengikut jadual sebenarnya dah siap. Pagi tadi pun saya melihat lebih baru. Dan dalam masa 2 minggu ini, mereka masih memeriksa kualiti air. Dan saya percaya kualitinya akan baik dan bekalan mengikut jadual dan tidak ada masalah air di daerah Limbang. Beliau berkata demikian semasa bercakap dalam sidang media semasa lawatan kerjanya di Limbang pada Selasa. Berita seterusnya, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS akan melaksanakan ujian saringan bermula Rabu di Kampung Bintawak Tengah dan Bintawak Ulu yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Menurut pengurusi JPBNS yang juga Timbalan Ketua Menteri, Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas, ujian selama 4 hari itu dilaksanakan bagi mengesan jangkitan di kedua kampung berkenaan. Jelas Ugah ia akan membabitkan seramai 4,200 penduduk dan 750 kediaman. We're going to start testing tomorrow and we hope berapa hari ya? 4 hari. No, the testing 4 days. 2 hari ya? Testing dapat 4 hari. 4 days. So that we will know the extent of the spread within this kampung. This kampung, the total rumah 750 dengan penduduk 4,200 penduduk di sini. Jadi ini kampung sangat besar. Beliau berkata demikian semasa mengadakan lawatan di kedua kampung itu pada Selasa bersama Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian. Dalam pada itu, beliau menyeru penduduk di kedua kampung untuk terus bersabar dan memberi kerjasama mematuhi arahan yang ditetapkan bagi memutus penularan wabak itu. Jadi saya merayu kepada semua penduduk supaya bersabar, bekerjasama, patuh kepada SOP, itu penting. Inilah selalunya masalah kita, kerana kadang-kadang kita mikir kita sendiri mungkin ada kebal, but as you know, nobody boleh kebal. Kita nampak dengan sekelip mata sesuatu tempat itu ada merebak penyakit kerana ada bercampur, tidak mengikut SOP dan sebagainya. Jadi kita minta rakyat semua bersabar, sama-sama kita minta ketua kaum, ketua kampung untuk membantu menasihatkan masyarakat untuk sama berjaga-jaga. Kampung Bintawak Tengah dan Kampung Bintawak Ulu dikenakan PKPD bermula 16 hingga 30 Mac ini selepas merekodkan 28 kes positif COVID-19 pada Isnin dan Selasa. Sementara itu, JPBNS dalam kenyataan media pada Selasa mengisytiharkan terdapat 3 lagi kluster baru COVID-19 dilaporkan di daerah Jolau dan daerah Sibu. Kluster tersebut adalah kluster Nangga Buloh, Jolau, kluster Kampung Hilir Sibu dan kluster Jalan Sanyan Sibu, menjadikan jumlah yang masih aktif setakat ini adalah 31 kluster.
Kluster Nanga Buloh merupakan kluster komuniti yang telah dikesan melibatkan 3 buah rumah panjang di Nanga Buloh, Entabai di Julau. Kluster Kampung Hilir pula merupakan kluster komuniti yang dikesan di sebuah penempatan perkampungan di Jalan Kampung Hilir di Sibu. Manakala kluster Jalan Sanyan Sibu merupakan kluster tempat kerja yang telah dikesan melibatkan sebuah pasar raya di Jalan Sanyan Sibu. Kenyataan sama turut mengisytiharkan penamatan kluster Mas Merah Sibu setelah tiada kes baru dikesan dalam tempoh 28 hari. Selanjutnya, sebanyak RM350,000 peruntukan projek transformasi luar bandar RTP Tanjung Manis telah diluluskan bagi pembinaan Dewan Serbaguna di Jalan Mahkamah Bintangor. Ahli Parlimen Tanjung Manis Yusuf Abdul Wahab berkata, projek tersebut sedang berjalan dan pihak kontraktor menggunakan kaedah tersendiri untuk mengelakkan pelaksanaan projek terjejas akibat pandemik COVID-19. Peruntukan untuk pembinaan Dewan ini adalah melalui RTP daripada Ahli Parlimen, daripada saya, berjumlah RM350,000. Jadi Alhamdulillah projek tersebut telah diserah tapak kepada kontraktor. Kontraktor sedang giat menjalankan kerja-kerja persiapan untuk untuk piling work, dan saya difahamkan juga walaupun ada masalah kekangan disebabkan oleh COVID, pihak kontraktor telah menjalankan kerja-kerja seperti fabricate dia punya struktur roof truss dan struktur utama di kilang. Jadi apabila siap kerja-kerja cerucuk nanti, kerja-kerja piling nanti, siap kerja-kerja foundation, bahan-bahan tersebut akan datang ke sini dan terus dipasang. Jadi ini adalah secara kerja yang cepat. Bercakap selepas penyerahan tapak projek tersebut di Bintangor pada Selasa, beliau berharap siapnya Dewan itu nanti dapat memberi manfaat kepada penduduk, terutama untuk penganjuran aktiviti kemasyarakatan. Pada masa sama, Yusuf turut menyampaikan geran projek kecil luar bandar MRP kepada 4 pertubuhan daerah Meradong, iaitu Kelab Rando Meradong, Jawatankuasa Maksak Daerah Meradong, Pusat Pemulihan Dalam Komuniti PPDK Meradong dan Persatuan Mencegah Dadah Malaysia Pemadam. Dalam majlis sama di Bintangor, Yusuf menyempurnakan projek naik taraf Masjid Tanjung Bundong. Pada majlis tersebut, beliau mengucapkan terima kasih kepada penduduk Kampung Tanjung Bundong yang telah memberi kerjasama baik kepada pelaksanaan projek bernilai RM120,000 itu. Sementara itu, Ketua Kampung Tanjung Bundong, Daulah Naruddin, mewakili penduduk kampung merakamkan penghargaan kepada Yusuf dan Kerajaan Sarawak kerana meluluskan projek mereka. Semua dah ditukar balik, tukar sekali semua, seperti kapet, siling, aircon pun dah ada, banyak dah ada jual lah. Jarang kali kita nanggam macam tu di pihak kampung macam tu lah. Ya, jajaklah terima kasih kepada pihak kerajaan yang mengendalikan projek itu. Terima kasih. Beralih ke berita sukan, skuad Sarawak United FC kembali menguasai kedudukan teratas Liga Premier 2021 selepas berjaya mendudukkan pasukan adik kucing City FC dengan jaringan 2-0 dalam aksi berlangsung di Stadium Hang Jebat, Melaka malam tadi. Ia kemenangan ketiga berturut-turut skuad kendalian Ella Barasan Elanggawan untuk mengumpul 9 mata setakat ini. Bagi kucing City FC, ia kekalahan kedua anak didik Irfan Bakti untuk meletakkan skuad itu di tangga ke-10 dengan hanya mengutip 1 mata dari 3 perlawanan. Sentuhan penyerang import dari Nigeria, Uche Agba, terus menjadi apabila sekali lagi mencetak nama selaku penjaring dengan menanduk masuk gol pertama SUFC pada minit ke-9. SUFC mengukuhkan kedudukan hasil jaringan Stuart James Wilson Ward dalam masa kecederaan separuh masa pertama. Perlawanan tambah rancak pada babak kedua dengan giliran KCFC kerap mengasak kubu SUFC untuk mencari gol. Namun ketumpulan penyudah menggagalkan impian skuad itu untuk mencipta jaringan hingga tamat masa perlawanan. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.